Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang dia sesatkan tidak akan dapat bisa memberi hidayah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, satunya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, kami bersaksi nasyhadu bahawa Nabi Muhammad hambanya dan pesuruhnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin. Allah Rabbi firlana warhamna wa tub alaina. Rabbi firlana warhamna wa tub alaina. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Siapa ya timbalan dia siapa? Naik. Abang dia, abang. Oh, apa ini Pak? Kan? Abang dia lah. Abang Adina. Tapi jauh tu dia tegas. Dia kadang bukan juga. Bagi dia.
Bab 12. Okey, bab 12 hadis ni. Hadis lagi ni. Hadis. Hadis. Kita 12 kan? Betul, 2023. Okey. Lama dah. Tinggal hadis tu. Sebab kadang-kadang nak habis tajuk kan dalam buku tu. Kalau tertinggal takut kita pula dulu. Juga. Berapa? 39. Tepi tu 39. Tepi tu. Sebab kadang-kadang duk cari bawah, atas. Kita tak tepi pula. Adab dengan malaikat. Pokoknya ada beberapa adab dengan malaikat ni. Kita boleh berkawan dengan dia tapi ada benda-benda yang dia tak suka. Kan? Kita lakukan. Yang pertama, dilarang memakan bawang atau bawang putih. Dah masuk dia makan yang makan yang mentah. Kan berbau untuk kita kalau dalam masakan biasalah. Tak ada apa. Dia tidak berkesan pada mulut kita. Ni bawang. Kalau petai jering, lagilah kan benda-benda tu. Dia nasihatkan kepada kita kalau makan bawang hendaklah menjauhi masjid. Maksud kita jangan pergi ke masjid lah. Waktu terdekat. Tapi apabila dah habis bawang tu bolehlah pergi kan. Sebab kadang-kadang apabila kita makan bawang tu mengganggu jiran orang lain. Kita dah gosok dengan koget. Tahan. Ya kan. Tapi kena angin ke dah. Angin boleh. Bawang putih tu kalau orang Kelantan kan bawang putih yang jeruk tu makan dengan nasi kerabu. Best. Tapi best tu lah yang dia bau kan mulut kita. Dia buang sikit dah. Dia bau. Bau juga. Tapi yang dia larang kita pergi masjid ni masa dekat-dekat lah. Macam orang zaman dulu tu kan jangan minum arak ketika nak solat. Tapi apabila dia nak solat dia tak minum arak, itu larangan mula-mula. Sebab orang Arab ni terlalu gemar meminum arak. Jadi seolah nak tinggal tu satu habit yang tak boleh ditinggalkan. Jadi ansur-ansur lah dia ada 3 kali disebut dalam Quran. Larangan meninggalkan arak. Mula-mula dilarang kalau nak sembahyang jangan minum arak. Sebab ada orang yang sembahyang dibaca kuliah ayyuhal kafirun tu pusing-pusing. Jadi dilaranglah, Nabi dengar gitu larang jangan makan minum arak kalau nak solat. Jadi sejam 2 jam lah. Bukannya larang semua sekali lagi. Masa mula-mula. Lepas pada tu barulah dilarang minum arak. Yelah kita minum-minum banyak kan mabuk saja ni. Kan? Mana nak semayang? Yalah. Kacau orang pula. Baca kuliah ayah lepas pula. Habislah. Jadi satu ketika Nabi diberi satu bekas macam periuk lah. Periuk.
mengandungi daun bawang. Nabi tak tahu apa dalam tu. Orang bagi je kat dia. Dia kata apa ni? Tapi didapati dalam tu adalah daun bawang. Tapi Nabi tak suka makan tu. Dia orang Arab. Satu tangan daun bawang. Satu tangan roti yang bulat tu. Ish dipanggil ish baladi kalau di sana. Jadi dia makan bukannya ada lauk apa, daun bawang ataupun buah tomato yang segar. Roti tu. Daun bawang tu panjang lah, cantik, elok daun. Yang lebar, bukan yang macam kecil tu. Dah besar, Besar. Dia punya gitu-gitu, besar-besar gini. Dia punya daun tu. Kalau kat sini macam ada bawang putih lah. Jadi dia banyak kan. Jadi dia makan roti, sikit daun bawang ataupun dia tukar ambil tomato. Tu je dia. Kalau habis-habis yang ada duit sikit, dia makan yang putih tu apa? Susu masam tu. Dia panggil zabadi. Zabadi. Dia panggil satu susu masam yang dia keraskan. Jadi dia ambil lah cubit macam kita lauk lah. Cubit yang tu makan roti, makan daun bawang, makan tomato. Tu je lah makanan dia. Berapa sen je satu pagi. Sihat. Dia daun bawang tu yang hijau-hijau. Dia mesti kan sayur dia subuh. Kalau kita lalu nak pergi Iskandariah tu, memang jalan tu penuh dengan sayur. Kacang tanah dia besar-besar. Subuh. Dia goreng tu kan kita belilah. Beli, kita makan situ je. Minum air dalam botol. Dia goreng. Dia dah bukan dengan kulit luar tu, kulit dalam je. Besar-besar. Ada sini. Tapi di sana memang besar-besar. Terkejut mula-mula saya pergi. Tengok besarnya. Tapi memang kita pun terikut-ikut dengan orang Arab tu. Beli, makan je. Makan jalan tu. Tak adalah nak duduk ke apa. Sambil jalan tu. Makan je. Jadi Rasulullah tadi dia kata pada sahabat-sahabat, makanlah. Dia suruh sahabat-sahabat tu makan, tapi Nabi tak makan sebab berbau kan. Sebab dia kata dia sedang berbicara dengan seseorang yang tak makan benda tu, iaitu Jibril. Jibril, malaikat mana makan. Jadi makanlah, itulah seolahnya kamu makanlah, aku sedang berbicara dengan malaikat Jibril. Dan Abu Talha Al-Ansari dari kalangan orang-orang Ansar memberi pertolongan pada Rasulullah dan sahabat daripada Mekah. Dia kata apa? Tidak masuk dalam rumah. Dalamnya terdapat Anjing. Masuknya gambar-gambar tu yang bentuk macam kan ada orang buat patung-patung yang bergambar. Bukannya gambar biasa tu kat dinding yang kita tu. Tu bukan kita sembah kan. Ni dia kata anjing dan juga gambar-gambar berhala. Macam harimau ke, kan bentuk-bentuk. Kan dia buat daripada
apa nama kelapa tu bentuk monyet kan. Itulah. Ataupun bentuk-bentuk yang gambar macam orang ke apa-apa, tu maksud dia. Dia tak boleh ada gambar-gambar tu. Patung-patung budak-budak tu tak pun Ada tu mainan. Untuk mengajar budak-budak tu lain. Yang sempurna. Satu bentuk. Serak. Mungkin, tapi dia kata yang sempurna. Maksudnya daripada kepala sampai kaki lah. kita sendiri tak ada. Yang kalender pun tak ada gantung tu memang ada tu. Yang bentuk. Alam kaya bentuk ala yang dalam viral tu lah. Kalender kuda tu juga ada tu padam. Yang lain tak kusam ke apa tu. Aku jawab, praktikal je tu. Yang macam ni Kita nak macam kalender tu je. Kan seperti sekolah, bulan Islam ada siapa. Wah, besok kusam ada itu je. Itu besok ni tu jadi New Year ayat tu nak cuti sila. Ada satu riwayat yang lain, tambahan dia, para malaikat tu tidak menyertai orang-orang musafir yang bersamanya anjing. Kan ada di bawah anjing untuk teman pengawalan lah. Tu malaikat tak sertai orang yang macam ni. Tak sukalah. Dan loceng. Apa loceng tu? Loceng tu demi kling-kling-kling tu kot. Yang Kristian tu. Yang Kristian tu. Kalau kita kira yang loceng yang kan di gereja tu dah. Jadi kemungkinan kalau menyerupai loceng tu malaikat tak suka juga. Loceng aiskrim tu lah. Tak apalah kok. Aiskrim dia. Ni dia ada tujuan lain. Kan? Loceng tu untuk tujuan lain. Kalau kita kira di gereja tu tujuannya untuk panggil orang kan. Macam kita azan tu. Apa? Beduk. Kita beduk tu kan. Beduk tu tak apa. Ada apa? Loceng tu. Loceng tu ibarat macam dia macam beduk kita tu lah. Yalah. Jadi mungkin dia takuti menyerupai loceng di gereja. Yang ni maknanya bawa anjing tak boleh lah. Tak boleh lah. Anjing tu bawa anjing bersama dengan loceng. Tak boleh. Mungkin dia kan kalau kita pelihara anjing di rumah tu, tujuan dia kalau di Ulu Langat tu tujuan dia untuk jaga kolam ikan sebab akan masuk musang. Jadi dia pelihara anjing untuk jaga jangan masuk musang dalam kolam ikan. Jaga musuh. Musuh lah binatang-binatang buas ataupun yang benda-benda berbahaya. Dia guna anjing tu. Biasanya kan orang kampung-kampung kalau yang kecil-kecil tu kan dia benda kan. Kalau jauh-jauh kan, jauh-jauh ke dalam pendalaman. Yang kita sini tak ada lah kan. Tapi rumah tu, rumah yang biru tak tahu dia perak ke. Ni rumah ni. Rumah yang biru tu. Rumah ni rumah Dr. Sadia tu kan. Banyak sangat anjing. Dua tiga orang bagi Depan sana. Tak tahu. Dalam 2, 3, 4 ekor.
Dulu saya pergi rumah Kak Siti Fatimah. Kawasan dia tu ID masuk tu bagi nama. Dia area tu lah. Dia beri makan tu yang duduk rumah dia tu. Tapi ada lah di rumah dia tu. Kemarin tu mati dalam rumah saya tu. Rumah sewa tu. Anjing tu mati. Lepas tu orang-orang penghuni tu kata tak ada kepala. Macam mana tak ada kepala dia boleh mati situ. Dia gaduh sama pegang tu lah. Ya. Ular tak? Dia besar. Tapi ular dia. Ya. Tak tahu. Lepas tu suruh orang pekerja saya tu lah buat. Tanam lah. Tanam semua. Gila-gila ni dah kita sebab ikan kat situ. Tak tahu dah. Macam mana. Tak pernah lagi. Baru ke dalam baru ni lah. 2 semalam. Yang meninggal mati tu. Kemarin. Baru sembuh. Hari Ahad. Hari Ahad. Dalam Selasa. Orang situlah dia cakap, Ustazah ada anjing. Tak ada anjing mati. Kita takut gitulah kan mati. Susah kita. Kita orang dah mau. Kat belakang. Kat belakang seorang. Dekat. Banyak. Dia tidur je. Dekat ejen tu sebelum mati. Mari tu. Dia tak masuk macam mana? Kalau dia memelihara anjing di rumahnya, tak masuk. Maknanya dalam kemanusiaan tak boleh. Korek baru. Korek baru datang. Dah lah gelap pun. Dia mau. Tak apa. Ada dah. Masuk. Dekat tak masuk. Maksudnya rahmat jauh daripada kita lah. Kan kalau malaikat masuk, dia doakan kita. Doakan bersama mereka benda Yang dia bawa yang anjing dia ni macam mana kita nak kontrol? tak boleh kan. Yang kita pelihara lah. Maksudnya dalam kawasan rumah kita. Jangan ada lah. Kalau boleh. Sebab rahmat tak masuk rumah kita. Jadi apa-apa keberkatan dalam hidup kita mungkin dijauhkan. Sebab malaikat tak ada doa. Dia tak doakan kita. Kan kalau kita apa-apa, dia akan doa kita. Kita baca ayat kursi semua tu kan masuk-masuk rumah tu. Dia doakan kita supaya kita dapat rezeki dengan baik. Macam kita baca ayat akhir surah Al-Hashr tu. 2 ayat terakhir. Bukan lawan lah. Wallahu la ilaha illa wa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. 3 ayat tu. Pada tu wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul muhaimin aziz jabbar mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Atas tu wallahu khaliqul Yusafirullah. Okey. Jadi 3 ayat lah. Kita baca 3 kali. 70,000 malaikat mendoakan kita. Lawan kan tak masuk pedas. Awalnya 3 ayat tu. 3 ayat tu. Daripada huwallahu la ilaha illa wa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim sampai akhir. Tapi kadang-kadang kita tak sempat-sempat. 70,000.
20,000 malaikat. Mudah saya cuba baca tu. Tiga kali. Tiga kali. Dalam anzalna tu untuk mengukuhkan kita kan. Mula daripada law anzalna. SPM. Tiga ayat tu. Pendek ya tu. Kalau boleh tambah at-taghabun. Satu surah. Dia dua muka surat. At-taghabun tu satu helai, dua helai. Dua muka surat lah. 356 ke 456. Tapi 56 akhir dia. Satu selai lah. Satu helai. Dua muka surat. Daripada awal surah At-Taghabun. Tak At-Taghabun. Muka surat dia At-Taghabun. Daripada mula. Mana tu muka surat? Muka surat ni 3. 356. 456. 28. Sebelum Al-Hashr. Bukan. 356. Tapi 56 tu ada. Saya tak ingat. 556. Tapi 56 tu akhir tu saya ingat. 5 yang mula-mula tu tak ingat. 556. Oh, ya. Dua muka surat selai. Habis ya, sekali. Apa habis? Sebelum talak. Tak banyak. Sebelum at-talak. 556. Ingatlah. Ya Allah, ya Tuhan ku ingatkan. 556. Kadang-kadang saya tak ingat. 5 ke 4 ke 3. Saja je baca tak ada lah. Saya tak ingat pula. Bila-bila. Tapi nak sambil-sambil Al-An'am. Al-An'am 3 ayat kan. Al-Hashr 3 ayat tu. Lepas tu At-Taghabun 1 surah. 2 muka surat. Selai. Lepas tu akhir itu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, setiap kita manusia ni ada korin. Korin pendamping. Sama ada dia daripada malaikat ataupun jin.
Dua tu. Dari kalangan malaikat dan pendamping dari kalangan jin. Ada dua lah. Kita minta kita daripada malaikat lah kan. Supaya dia mendorong kita melakukan kebaikan. Tapi sahabat dia tanya, kamu pun Rasulullah ada pendamping? Rasulullah jawab, ya, aku pun ada juga. Tapi Alhamdulillah dia kata, kerana Allah telah mengajar pendamping aku tu memeluk Islam. Pendamping Rasulullah. Telah menolong Nabi, pendamping jinku tu telah memeluk Islam. Jin tu. Yang kita takut jin tak Islam dah. Kan? Jadi artinya Rasul-Rasul, Nabi-Nabi ke siapa pun tak jugalah. Setiap manusia mempunyai korin atau pendamping. Itu kadang-kadang mendorong kita malah nak pergi masjid kan. Malah lah hari ni rasa letih, ngantuk. Memang. Tapi kalau kita kira, duduk di rumah pun ngantuk juga kan. Baiklah. Keraskan semangat, pergi juga. Saya pagi tadi, dia asyik tidur, dia sedar, pukul 12 sedar, pukul 2 sedar. Jadi asyik sedar. Lepas tu, akhirnya terlajak lah. Sampai 5.40 baru. Baru saya pun terus bangun cepat-cepat. Ya Allah. Boleh pergi dan masjid. Sebab lambat. Sungguh lambat kan sekarang 6 berapa? 6.30. Itulah lambat. Dan lah saya pun cepat-cepat mandi cepat-cepat pergi tu. Lepas tu pergi semayang tahajud sana je lah 2 rakaat. Tak dan awak di rumah ni takut lewat kan, lewat. Aduh, dia macam tu lah kalau kita tersedar. Sebab kita ingat, sikit lagi lah. Aduh. Tapi Alhamdulillah lah, sempat lagi tadi. Sempat lagi. Kemudian latar belakang hadis tu. Cuba kita tengok. Antara akidah ahli sunnah wal jamaah, yakin bahawa mukmin yang soleh adalah lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Orang mukmin kalau dikira bandingan dia, sebenarnya malaikat lah yang paling tinggi. Sebab dia kalau Allah suruh sujud daripada mula sampai hari kiamat. Kalau suruh bertasbih lah. Kan dia tak ada bantahan. Terus ikut kehendak Allah. Tapi kadang-kadang manusia ni dia boleh jadi terlebih baik daripada malaikat tu. Sebab manusia kita diberi 2 benda. Berlawanan pula. Hawa nafsu dan akal. Kalau akal kita menang, maka kita lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat dia memanglah dia terus sujud sembah Allah terus menerus. Sebab dia tak ada hawa nafsu. Dia ada akal sahaja. Jadi itu yang dia kata bandingan manusia ni lebih baik daripada malaikat. Kalau dia orang yang baik, boleh jadi dia lebih baik daripada malaikat. Sebab dia akan berlawan dengan 2 benda tu. Kalau akal dia menang,
insya-Allah dia jadi orang yang sebaik-baiknya. Tapi kalau hawa nafsunya menang, dia lebih teruk daripada binatang lagi. Jadi dua kedudukanlah, manusia lebih baik daripada malaikat dan dia lebih teruk daripada binatang. Ini berpandu pada hadis, bukan ayat Quran. Kita tengok ayat Quran. Walaqad zara'na. Surah Az-Zariyat. Bukan. Zukhruf. Zukhruf. Muka surat 490. Ayat 19. Zukhruf. Bukan. Salah. Nanti kejap. Ni. Al-A'raf. Al-A'raf. Ayat 179. Muka surat 176. Ayat 179. Walaqad zara'na. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok ayat. Dalam satu ayat je dia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Satu ayat. Allah kata sesungguhnya kami Allah jadikan untuk mengisi neraka Jahannam itu kebanyakannya terdiri daripada jin dan manusia. Penghuni neraka tu jin dan manusia. Allah memberitahu kata-kata tu, Allah memberitahu sesungguhnya ia telah menjadikan neraka Jahannam untuk menjadi tempat tinggal kebanyakan bangsa jin dan manusia. Disediakan neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam. Untuk neraka Jahannam tu katsiran minal jinni wal ins. Banyaknya terdiri pada jin dan manusia. Mereka yang ditempatkan dalam neraka Jahannam itu adalah dari golongan yang telah termaktub di dalam termaktub sejak azali dan telah ditetapkan pula nasibnya yang celaka, yang dijadikan Allah menjadi pengisi neraka, tiada jalan baginya untuk mengelak. Jadi dah ditetap. Kalau kanak-kanak tu Allah kata dah ditulis dah dalam solbi bapa dia. Dia ni ahli neraka, dia ni ahli syurga. Tapi sebenarnya kita tak tahu kan benda tu. Kita kewajipan manusia berusaha mencari kebaikan. Jadilah kita orang baik. Kalau kita tahu dah, kita kata, aku ni ahli neraka. Tak payah nak buat lah dah. Tapi kita tak tahu. Nasib kita orang kaya ke, nasib kita orang baik ke, orang pandai. Semua dah siap. Siap dah, tapi kita tak tahu. Kita berusaha ke arah wajib bagi diri kita ni berusaha ke arah kebaikan. Dah diberi tanggungjawab. Kan? Allah kata kalau kamu usaha begini, jawapannya ini. Kalau kamu usaha begini, jawapannya ini. Tapi sebenarnya kita diwajibkan berusaha mencari kebaikan. Berusaha mencari kebaikan, melakukan apa-apa yang boleh membawa kepada penghuni syurga. Maknanya takdir tu boleh
ubah. Boleh ubah. Sebab dia masih mu'allaq, tergantung, bukan mubram. Qada dia ada dua. Qada mu'allaq satu, qada mubram. Mu'allaq tu masih boleh diubah dengan usaha kita. Tapi mubram tu dah ditetaplah oleh Allah. Sebenarnya kita tak tahu apa ni nasib takdir kita mu'allaq ke mubram kan. Tapi kewajipan manusia ialah berusaha mencari kebaikan, melakukan amal ibadat soleh dan sebagainya. Jalan itu kita tak tahu. Dia mungkin mula-mula tu mu'allaq, bukan mubram. Dah akhir-akhir dekat kita nak mati itu barulah mungkin mubram. Tapi kita dah ke arah maksudnya Allah mengarahkan diri kita ke arah melakukan maksiat. Dia tak beri petunjuk kepada kebaikan. Di Jumaat Sabtu saya dengar yang ceramah tentang orang dengan iman. Dia kata untuk kadar mu'allaq, dia kata azali. Tapi kalau untuk kadar mu'allaq ni dia kata berubah. Maknanya macam kita, macam benda-benda ni termasuk malaikat mu'allaq. Macam azali ni satu je, Allah. Adakah itu? Saya rasa pusing-pusing saya. Yang saya faham daripada pusing-pusing itu. Sebab benda ni kadar ni kan pembicaraan itu memang sampai kan. Saya faham. Maknanya mubram ni memang sejak azali. Dia kena bagi contoh. Katakanlah qada qadar. Kan? Qada qadar tu yang boleh kita ubah, macam katakanlah kita menanam padi. Benda kewajipan kita apa? Meracun, baju, air yang cukup, semua kita jaga. Jaga elok-elok dan kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku rezeki yang baik. Tapi ada ketikanya berlaku banjir. Habislah padi itu yang kita jaga betul-betul tadi. Itu Allah nak beritahu bahawa dia mengatasi kehendak kita ataupun mengatasi apa yang usaha kita lakukan. Artinya dia lebih berkuasa. Tapi satu ketika, katakan kita tanam padi tadi, kita buat 3 perkara tu. Dengan disertai izin Allah, benda tu menjadi. Dapatlah hasil yang lumayan banyak. Tapi kita tak boleh kata, akulah yang usaha ni. Sebab dengan izinnya baru kita dapat. Kalau tak izin dia, tak dapat jadi yang macam pertama tadilah. Boleh berlaku apa-apa sahaja. Tu dia nak beritahu manusia bahawa dia ni mengatasi segala-galanya. Itu sudah tersebut tentang irodat dengan kudurat tu. Jadi irodat tu ialah kadar mubram. Kudurat ialah kadar mu'allaq. Jadi itu yang explain saya dapat lama juga sebab dia buat dia payah sebenarnya qada ni. Kan rezeki secupak tak akan jadi segantak. Tapi kita tahu tak rezeki kita tu secupak. Kalau kita tahu dah tak apa. Kan kita tak tahu. Jadi boleh yang secupak tu menjadi segantak. Maksudnya banyak dengan usaha yang kita lakukan. Dan kena ingat Allah ni dia tidak sia-siakan apa-apa usaha kita. Dia sunnatullah. Kejadian alam ni dia bersesuaian. Maksudnya kalau kita dah usaha bersungguh-sungguh, insya-Allah kita dapat segantang tu. Insya-Allah. Bila tak dapat, itulah yang dinamakan takdir. Jadi kalau tak dapat tu kita jangan kata sesalah. Kita kata kenapa lah aku je yang kena.
Aku je yang dia. Allah tak beri rezeki. Adalah hikmahnya tu, kan? Kalau dia tak bagi tu, kita kena fikir yang baik. Allah tu baik. Dia tak bagi tu ada sebab-sebab. Kalau dia beri, mungkin jadi kita orang yang sombong ataupun jadi kita orang yang takabur sebagainya. Tu dia tak bagi. Kalau dia bagi, kita jadi gitu. Baiklah dia tak bagi tau. Tapi kita tak fikir begitu. Kita kata, kenapa dah benar. Macamlah baca doa sekarang ni. Tak boleh nak baca mulut-mulut ni. Kena baca tengok. Kalau dulu kan kita boleh hafaz. Tak boleh. Dah bomo ni. Tu kadang-kadang nak baca doa tu ikut ni macam. Dah banyak kali dah. Dah kali dengan foto set dah dapat. Memanglah. Nampak ujung pangkal letak besar. Lepas tu kan lain pula gila. Itulah kena tulis tu kan. Tengok sikit-sikit pun tak apa dah. Taklah sepenuhnya. Tapi maksudnya kita kena tengok. Pemikiran kita dia tumpul sikit kan. Habis-habis kesan tu. Ni. Jadi ayat tu nak membuktikan bahawa manusia ni lebih baik daripada malaikat kalau dia benar-benar usaha. Tapi ada kalanya dia lebih teruk daripada binatang. Haiwan. Ayat tu kan. Sebab kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Oh yang lupa, lalai. Sebab dia ada hati. Tapi dia tak gunakan hati itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Katakanlah kalau kita tengok alam ni pun, kalau kita tu orang yang beriman, kita kata, ya Allah, macam mana nak buat? Macam pokok kan? Keluar bunga, lepas tu buah. Buah tu pula ada masam, ada manis. Macam-macam. Dari situ pun kita dah rasa keajaiban. Dan kita beriman pada Allah sungguh-sungguh bahawa dialah mempunyai kebesaran, keagungan. Tak boleh kita nak sangkal dah. Lepas tu kerana yang kedua dia ada mata tapi dia tak boleh melihat. Macam ayat Quran dibaca je. Tak boleh nak tadabbur, tak boleh nak tak nampak. A'yunul la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak boleh gunakan untuk melihat, memperhatikan ayat Quran tu ajaibnya. Kemudian dia ada azanun, telinga. Ada telinga tapi dia tak boleh nak mendengar benda-benda yang baik-baik. Duk dengar lagu je katakan. Khayal je dak. Jadi tak dengar perkataan-perkataan Allah yang boleh menguatkan dia untuk mempercayai Allah itu wujud, Allah itu berkuasa sebagainya. Kemudian dah ada berapa dah ni? Hati, mata, telinga. 3 tu. Dengan 3 inilah manusia dia boleh gunakan untuk menjadikan dia orang yang soleh beriman. Kan? Kalau dia guna betul-betul. Maka dia lebih baik daripada malaikat.
Tapi kalau dia tak guna ketiga-tiga benda tu, dia lebih teruk daripada binatang. Kal an'am. Seperti binatang ternakan. Bahkan mereka orang tadi adal, lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Dialah orang-orang yang lalai. Asyik tak ingat, tak nak berzikir, tak nak ingat Allah. Kalau kita dipelihara oleh Allah, kita sentiasa ingat. Kan nak zikir, aku tak baca lagi. Aku tak baca lagi ni kan. Memanglah kadang-kadang satu hari tu penuh. Tak cukup masa dah. Kalau kita gunakan betul-betul. Pagi nak baca ni, pagi nak baca ni, tak dan. Petang pula nak baca yang ni. Kena sambil-sambil. Sambil-sambil. Sambil-sambil lah. Masak-masak tu. Kena satu betul baca. Malah lah. Tu, banyak sangat. Banyak sangat ni. Lepas tu kan lupa terus. Ya dah. Dia dah sampai kat dapur tu. InsyaAllah kita gunakan masa-masa tu, pergunakan betul-betul. Sebab kita ni dah asar. Semuanya dah asar dah. Untuk sambil-sambil kopi bawang tu kan kita duduk. Macam lah, apa tu. Jalan sikit. Tak cukup 100 pun. Nyanyi ke? Nyanyi tu juga. Baca-baca ada maskor pun tak nyanyi. Walaupun tu masak. Kalau tengok WhatsApp, janganlah. Jangan tengok. Pagi-pagi tu. Tak tahulah orang meninggal ke apa ke kan. Terlepas. Allah tak buka tadi. Tapi benda-benda sebenarnya benda-benda penting je yang kita kena tengok dah. Tengok yang WhatsApp yang meninggal atau meninggal, kita nak tahulah siapa juga kan. Kampung ni sebenarnya. Jangan tengok yang sebarangan-barangan. Kalau tidak leka lah kita. Setengah jam tu tak tahu ke mana. Tapi dalam ayat tu Allah kata memanglah kita ditulis di sulbi bapa kita kan. Tapi kita tak tahu sebenarnya kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Cuma kita kena berusaha menjadikan ahli syurga. Dan ulama bersepakat mengatakan bahawa orang yang kanak-kanak yang mati kecil, kanak-kanak Islam yang mati kecil, tentulah dia masuk syurga. Kan ada masa dulu kita belajar tentang Nabi Ibrahim kan, dikelilingi oleh kanak-kanak tu. Ada. Kanak-kanak tu besok kalau dia mati awal, dia jadi macam burung. Terbang ke mana, bebaslah dia. Tapi kalau kanak-kanak orang kafir, ada dua pendapat. Ada setengah katakan dia ni terus masuk syurga. Sebab dia tak ada tak melakukan, walaupun ibu bapa dia kafir, tapi dia ni ditentukan lakukan kejahatan sebagainya lah. Ada kata dia terus masuk syurga juga, sama dengan kanak-kanak Islam. Tapi ada setengah mengatakan bahawa dia ikut perangai bapa dia. Jadi dia akan masuk neraka juga. Tapi Allah tu maha adil. InsyaAllah lah kan, kita doa-doa supaya dia masuk syurga juga, sama dengan orang Islam. Sebab dia tak tahu apa-apa, tak menyembah berhala lagi kan, tak melakukan amal-amal kejahatan. Cuma mungkin dia tengok dia bapa dia lakukan.
Dia kata dalam syarah ayat ni, ulama mengatakan bahawa kita telah maklum bahawa setiap manusia yang berakal, yang punya akal yang waras, tidak memilih neraka untuk menjadi tempat tinggal. Tentulah kita tak akan pilih neraka itu tempat tinggal kita. Tetapi ada manusia yang mengerjakan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk neraka, melakukan maksiat sebagainya itulah. Maka dia akan masuk neraka. Yang atas dia. Sambung tadi. Selepas ayat tu. Jadi ayat tu panjang sebenarnya. Tapi tak apalah, kita faham secara keseluruhannya. Begitu keadaan dia. Siapa yang beradab dengan malaikat demi membesarkan Allah sewaktu dia bersendirian, maka para malaikat akan menemaninya di saat kematian. Kalau kita sentiasa berdamping dengan malaikat, dia akan teman kita masa kita nak mati. Masa apa? Sakratul maut, masa dia panggil apa nyawa kita dah ditekak yang terkong. Dan masa tu dia malaikat dengan iblis tu, dia bergebuk-gebuk dua orang ni. Malaikat mengajar kita kepada kebaikan lah. Tapi iblis syaitan ni dibawa menyerupai mak kita ataupun orang-orang yang hampir dengan kita. Dia arah kepada kejahatan lah, supaya kita syirik pada Allah, sebab nak jadikan kita sebagai kawan dia di neraka. Tapi kadang-kadang dia berlepas tangan. Iblis ni, dia cakap-cakap dengan kita benda kejahatan. Apabila dah kita ikut, dia tinggalkan kita. Lepas tu besok, kalau Allah tanya, kenapa kamu ikut dia? Lepas tu, sebab dia katakanlah dia kata dia ajak kita. Dia kata tak, aku tak ajakmu. Dia melepas diri. Iblis tu. Dalam surah Al-Hashr ni juga ada satu kali je khalidain. Dua-dua tu kekal dalam neraka. Lain khalidina. Tapi dalam Al-Hashr ni ayat yang keberapa saya tak ingat. Mula daripada sini naik ke muka surat awal. Dia sebab kena kecek dengan apa tu iblis tu lah. Sebabnya kadang-kadang malaikat ni dia menggalakkan orang mukmin yang soleh untuk tetap bertakwa dan taat kepada Allah dan menjauhkan orang-orang yang berbuat maksiat. Pendamping lah kan, pendamping kita, dia arah kepada kebaikan. Kita tengok pengajaran hadis tu. Sebelum tu saya ingat pendamping. Masih cerita Nabi Adam dia. Yang pengaruhnya iblis semua kan. Dia tak ada korin ke? Aduh kan. Terbantu. Sebab pandai. Apa ni iblis tu cakap apa pada Hawa tu? Dia cakap sebenarnya
buah ni dilarang untuk kamu makan kerana takut-takut kamu kekal dalam neraka. Jadi kalau kamu ikutkan aku, kamu akan kekal dalam neraka. Makan buah ni akan kekal dalam neraka. Dalam syurga. Dalam syurga. Kekal dalam syurga. Al-khuldi kan? Buah al-khuldi. Jadi dia pandai apa ni pujuk rayu tu. Dia pujuk hawa dulu. Dia pujuk hawa dulu. Sebab dia kira perempuan ni mudah terpengaruh. Dia tak pergi ke Adam. Sebab Adam dilarang menghampiri pokok. Hampir pun tak boleh. Usah kau nak dia ambil buah. Tapi iblis ni dia pujuk Hawa, dia kata sebenarnya Allah larang kamu makan buah tu, takut-takut kamu kekal di dalam syurga. Jadi kamu makanlah. Ikut aku, akan kekal dalam syurga. Makanlah. Bagi kita nak kekal dalam syurga. Nikmat tu lebih kan. Dah sedap dah duduk dalam syurga dua orang ni kan. Jadi makanlah buah tu. Lepas tu sudah dia makan, buat balik ke Adam sebiji. Dia makan dulu, kan kita jadi darah haid tu. Yang Adam ni tak sempat telan. Dia tersekat jadi halka. Pendamping tak bantu langsung. Agak dia tak tahu lah. Korang ingat Islam ada kapi kan? Sebab korin Nabi Muhammad jin tu dia memeluk Islam. Allah tolong dia kata. Kita tak tahulah kan. Tapi kita minta lah dengan Allah supaya korin kita tu mendorong kita melakukan perkara-perkara yang baik, yang boleh kita bawa kepada syurga sebagainya. Itulah. Kalau kita sudah tampilan itu dah. Kalau tidak, tak mari. Itu TV lah ini. Contoh kan. Okay. Kita ngantuk lagi kan. Jadi kita kena ingatlah manusia ni ada dua benda yang berlawanan. Siapa yang kuat tarik, menang yang tu. Siapa yang lemah, katakanlah akal menang, alhamdulillah. Kalau hawa nafsu dia menang, tarik dia, masuklah dia ke dalam neraka. Berbeza dengan malaikat. Dia terus menerus taat kepada Allah. Tak bantah. Tak ada bantahan. Jadi masa Allah nak lantik Adam menjadi khalifah tu, malaikat ni kata, kenapa ya Allah nak lantik Adam, sedangkan Adam ni keturunan dia suka buat kerosakan, bunuh sebagainya. Lepas tu Allah kata aku lebih tahu daripada kamu. Lepas tu Allah ajarkan Nabi Adam tu semua benda-benda ni Nabi Adam boleh cepat ingat. Dia bentang kepada malaikat. Malaikat tahu apa yang Allah ajar sahaja. Tapi manusia ni kan, kita ni ada besi, kita boleh guna untuk buat kereta, kapal terbang sebagainya. Artinya kita boleh olah. Manusia ni pandai mengolah benda-benda. Bukan setakat yang diberitahu.
Beza dengan malaikat tadi. Malaikat tadi dia terus aja. Dia tak boleh dah nak mereka-reka, mentadbir. Itu yang Allah dalam surah, saya tak ingat surah apa. Allah bentangkan kepada bukit, kepada benda-benda lain supaya jadi khalifah di muka bumi ni. Semua alam-alam itu tak sanggup kecuali manusia. Tapi akhir ayat tu dia kata kana zaluman. Manusia ni berlaku zalim. Sebenarnya kita bukan zalim, sebenarnya kita dipertanggungjawab. Lepas tu kita akan usahakan yang sebaik-baik. Dapat mencipta benda-benda, dapat mereka sesuatu benda yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk-makhluk lain. Dan kita bertanggungjawab. Kalau buat gini, jadilah gini kan. Kalau buat macam ni, jadi macam ni. Itu dah di sunnah oleh Allah. Okey, kita tengok latar belakang. Itu je Datuk tadi, tak apa. Boleh. Yang ayat tadi tu dia kata alam semua tak nak terima. Dia kata manusia yang bodoh. Zaluman. Zaluman jahul. Semua tak nak ambil. Saya dah syarah dah ada dulu. Syarah dah dulu kan ayat tu. Tak ingat bulan berapa. Tapi sebenarnya yang dia kata zaluman jahula tu, manusia ni dipertanggungjawab. Dia tahu mengolah sesuatu benda, lepas tu dia akan mereka bentuk benda-benda lain. Macam katakan buat rumah, macam-macam bentuk rumah tu. Kreatif manusia ni. Dia kreatif. Sebab kita dah akan nafsu. Mereka dah. Ya, akal saja. Sebab kat dia tak boleh fikir kita. Dia baik Tu Adam tu bentang je pada malaikat nama-nama tu. Dia bolehlah sebut yang diberitahu. Tapi Adam ni lebih daripada tu. Dia kreatif tu lah. Jadi manusia. Walaupun dia kata zaluman jahula, tapi sebenarnya manusia boleh mereka bentuk sesuatu benda lebih daripada apa yang Allah berikan. Kalau tidak, tak jadilah dok. Kereta tak jadilah. Terbang tak jadilah. Lampu-lampu elektrik apa kipas ni. Manusia lah mereka bentuk semua benda tu. Rumah pun tak ada kita tak. Baju ni. Dari mana ni baju ni? Orang mula-mula tu dia buat baju tu macam mana. Lepas tu buat tangannya. Macam-macam. Okey. Baik, kita tengok pengajaran hadis tu. Pertama, malaikat ni suka apa yang manusia suka. Iaitu tentang kebaikan, wangi-wangian dan selain daripada itulah, artinya kebaikan dia suka malaikat. Wangi-wangian tu kalau kita nak pergi masjid, kalau boleh kita pakai wangi-wangian kan. Tapi kalau yang orang perempuan ni susah sikit. Pakai sikit-sikit je. Jangan bau. Dia hilang busuk. Kepala lemak panjang. Sikit pun Pak Imam bagi. Dia bau paling. Banyak dia pakai. Itulah. Kemudian malaikat juga tak suka benci apa yang manusia benci.
bawang-bawang busuk, ludah kita jangan ada ludah ikut dan lah kan. Di masjid-masjid ludah tak sepatutnya lah. Kita kena bawa tisu, ludah dan tisu, bawa balik ke rumah. Dan juga lalai. Dia tak suka kita lalai. Tak mengingati dia lah, tak mengingati Allah dan malaikat. Perkara yang paling dijauhi malaikat ialah dosa. Kalau orang melakukan dosa, dia lari 100 batu apa semua itulah. Tu kalau kita pergi tandas, kan kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jauh daripada syaitan jantan, syaitan betina. Sebab malaikat tak masuk tu bersama-sama kita dalam tandas tu. Tempat tu kotor kan. Tak masuk. Lepas tu kita kena baca Bismillahillahu tu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Saling baju. Nak masuk tandas. Sebab kita tak pakai pakaian tu kan. Jadi supaya iblis tu tak nampak. Kalau tidak, kalau dia nampak, duduk tengok. Yalah. Kita takutlah dia duduk tengok, dia terliuk. Itulah kita baca doa tu, insya-Allah. Dia tak nampak lah. Tak nampak aurat kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Jadi kena baca doa masa masuk tandas supaya kita jauh daripada iblis. Dia damping kita. Dia damping kita. Benda kotor. Dan yang kedua, antara adab-adab dengan malaikat. Apa yang disifatkan perempuan seperti malaikat ini adalah kerana perbuatan ini secara tidak langsung menisbahkan malaikat itu kepada sifat keperempuanan. Kan orang kafir, orang jahiliah, dulu dia kata malaikat tu anak Allah. Malaikat yang perempuan. Ada ayat anak-anak perempuan Allah. Zukhruf. Ni ada Az-Zukhruf ayat 19. Muka surat 490. Kita tengok sikit ayat tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat tu kata waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ayat tu apabila disampaikan risalah seorang daripada mereka, berita kelahiran seorang yang dijadikan perumpamaan bagi Tuhan pengasih, bukannya menjadi sedangkan pada tu menahan hati. Maksudnya mereka ada-adakan
dengan kata para malaikat yang mana mereka itu hamba Tuhan yang pengasih adalah perempuan. Adakah mereka telah menyaksikan penciptaan mereka itu? Dikata dia saksi. Asyahidu khalqahum. Dia saksi. Bila dia saksi ni? Ketika Allah jadikan malaikat. Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Allah akan tulis syahadah tu. Dia akan tanya besok di hari akhirat. Sebab dia kata dia bersaksi. Tengok Allah ni cipta malaikat tu perempuan. Jadi kesaksian mereka akan ditulis dan mereka bakal ditanya. Besok akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Jadi pada ayat ni yang berbunyi waja'alul malaikatal ladzi hum ibadur rahmani inasa, mereka ada-adakan dengan berkata para malaikat yang mana mereka itu hamba Tuhan yang pengasih adalah perempuan. Inasa itu perempuan. Hamba Rahman, ibadur rahmani inasa. Malaikat tu ialah hamba-hamba Allah yang mempunyai rahmat, perempuan. Jadi orang musyrik masa zaman Rasulullah lah ni. Orang-orang musyrik yang mendakwa bahawa Allah itu mempunyai anak-anak perempuan dari bangsa malaikat. Dia kata Allah tu ada anak perempuan pula. Yang dia kan kalau dikhabar anak perempuan menjadi muka dia hitam, berubah, marah. Dia tak suka anak perempuan. Lepas tu dia tuduh Allah ada anak perempuan. Sesungguhnya Allah dihukumkan kufur dalam 3 jurusan. Kalau orang kata begitu tadi, orang musyrik yang mendakwa bahawa Allah itu mempunyai anak perempuan dari bangsa malaikat, kata-kata tu ada 3 hukum. Pertamanya, lantaran memaksa malaikat sebagai anak kepada Allah. Membangsakan. Sebab orang kafir Quraisy itu membangsakan malaikat sebagai anak kepada Allah. Malaikat yang perempuan tu dia kata. Sedangkan malaikat tu tak ada jantina. Tak tahu lelaki ke perempuan dia. Tak makan, tak minum. Tapi dia tuduh orang kafir Quraisy ni. Tuduh malaikat yang perempuan tu anak Allah. Dia jadi 3 hukum 3 kekufuran ni. Pertama, lantaran membangsakan malaikat sebagai anak kepada Allah. Yang kedua, meletakkan Allah setaraf yang rendah dengan memilihkan untuknya anak perempuan yang kurang tarafnya dari lelaki. Dia kata anak Allah tu perempuan, tarafnya turun. Kan perempuan tu dia tak suka perempuan, tapi dia bangsa pada Allah ada anak perempuan. Jadi merendahkan Allah dengan taraf tu. Jadi kufur. Itu yang kedua. Yang ketiganya, mereka perkecil kedudukan para malaikat dengan membangsakan mereka dari jenis perempuan yang bersifat lemah. Perempuan kan lemah. Dia tak nak bagi lelaki. Sebab dia yang mempunyai suka lelaki kan. Dia bunuh anak perempuan, suka pada lelaki. Kemudian kita tengok ayat syahidu khalqahum. Mereka menyaksikan penciptaan mereka itu. Bila dia tengok ni? Adakah masa Allah cipta malaikat dia tengok? Tapi dia kata dia menjadi saksi. Mereka menyaksikan penciptaan mereka itu.
Iaitu semasa Allah mencipta malaikat itu, adakah orang-orang musyrik ini hadir menyaksikan sama-sama benar para malaikat itu dari jenis perempuan atau lelaki. Masuk syahidu khalqahum, menyaksikan penciptaan mereka. Mereka tu malaikat tu lah. Jadi orang musyrik kata, adakah dia ni hadir menyaksikan sama-sama para malaikat itu benar-benar dari jenis perempuan atau lelaki. Bohong lah kan? Mana ada dia tengok masa penciptaan malaikat tu. Allah nak cipta malaikat tu cakap kat dia dulu ke? Tak ada apa-apa pun. Saja dia. Dia kata-kata je. Lepas tu, padahal malaikat bukanlah mereka itu perempuan mahupun lelaki. Bandingan itu samalah dengan ayat 150 surah Shafat. Saya tak ingat muka surat berapa. Tapi dalam surah As-Shafat ayat 150 sama dengan ayat yang kita baca ni. Itu bismillahirrahmanirrahim. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Muka surat saya tak lagi. Ayat 150. Ya, 451 ayat tu. 150 surah As-Shafat. Shafat. Sama dengan ayat yang kita baca ni. Memanglah banyak ayat tu. Banyak. Ulang-ulang. Sama dengan ayat yang kita ni. Lepas tu sambung. Syahidu khalqahum. Kata daripada jadi saksi waktu Allah mencipta malaikat. Kan? Lepas tu sambung dia satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Akhir ayat tadi. Ayat surah Zuhruf 19. Yakni Allah mengancam mereka bahawa kesaksian mereka itu akan ditulis seperti lain-lain saksian mereka yang ada di dunia. Jadi apa-apa yang dia kata akan ditulislah satu kitab. Akan ditulis. Syahadatuhum, penyaksian mereka, wa yus'alun, akan ditanya besok di akhirat. Betul-betul ke kamu tengok? Itulah kan. Jadi pada hari akhirat kelak akan ditanya dengan mengemukakan bukti di atas kebenaran dakwaan mereka. Surah tentulah semasa itu mereka tidak akan dapat mengemukakan bukti untuk menyokong kebenaran dakwaan mereka. Mana ada, tak ada apalah. Tak dapat nak buktikan penyaksian dia tu. Ustazah, ayat tadi muka surat 451. Ayat apa dia? As-Shafat tadi. Shafat. Okey. Betul. Dia orang ni jumpa dah. Dah tulis dah. Ni. Zuhruf 19 ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, pengajaran hadis yang ketiga, Mujahid berkata, setiap hamba Allah itu diutuskan baginya malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya pada waktu tidurnya, waktu jaganya daripada jin, manusia atau haiwan-haiwan berbisa dan perosak. Kita ni ada dijaga oleh
malaikat. Menjaga kita waktu malam, nak tidur daripada petang sampai besok, pada besok sampai petang semula. Itulah kita kena baca ayat kursi tu kan. Malam kena baca ayat kursi supaya malaikat tu jaga kita daripada malam tu sampai pagi. Dan ambil wuduk. Sebab kita bersih. Bila kita bersih, dia damping kita lah. Sukalah. Bersih, pembersih. Itu yang kita nak kena ambil wuduk sebelum tidur. Lepas tu dah batal tu tak apalah. Kadang-kadang tersentuh suami kan. Batal. Tak apa. Batal tu tak apa. Kak tak tahu je lah. Orang duduk seorang dia jugalah senang. Jadi banyak dijaga kita daripada manusia sebagai musuh kita. Kan manusia musuh kita juga. Mendorong kita kepada kejahatan. Dan haiwan-haiwan, binatang-binatang berbisa. Kala jengking, ular sebagainya lah. Itu yang mata kita, hidung kita kan tak dimasuk dengan apa-apa benda. Tidak kan penuh lah ada debu tak. Mata ada bulu mata. Allah buat tu cantik. Hidung tu ke bawah, tak dongok ke atas. Tidak masuk air hujan habis. Kalau tu orang kata kita mandi tu lemah kan? Itulah. Itulah. Hidung ke atas lubang dia. Telinga sebelah ni. Kan? Nak dengar belah ni. Kenapa dia belah ni tak? Kenapa dia berbulu kiri kanan Kiri kanan. Tapi walaupun kiri kanan sekejap, belakang depan itulah keajaiban. Keajaiban. Kejadian Allah. Cantik, elok. Cantik. Tapi dia kata tak cantik lagi dah kan? Cantik lagi. Kepala duduk atas kali kan? Duduk atas ni. Betul cantik. Dan setiap kali mereka itu lalai, jika lalai, manusia ni lah. Setiap kali mereka itu, iaitu jin, manusia atau haiwan perosak tu bisa datang kepada kita. Malaikat tu lah. Malaikat tersebut akan berkata, dia kata apa? Kembalilah kamu ke belakang. Pergi jauh kan. Kecuali perkara yang telah diizin Allah, maka ia akan menimpanya. Malaikat tu akan cakap atas diri kita lah. Balik kamu ke belakang. Ke pangkal lah maksudnya. Jangan mari mengganggu manusia ni. Sama ada manusia ke haiwan berbisa atau benda-benda lain. Kita tak tahu tu dah kan. Kita ingat biasa je. Sebab terbaik je. Tak dijaga pun. Kita kata tak dijaga. Maka ni Allah izin ni Ini disebabkan apa? Lalai lah kan.
Mesti ada sebab. Sebab musabab dia. Sebab kita lalai lah. Hati-hati kan. Izin kan. Kalau tidak, dia tak izin, tak kena. Tak kena. Baru lalai kan. Itulah. Kadang-kadang kita nak jalan ni, iblis tu dia duduk tengah jalan ni penuh sebenarnya. Itu yang kita Kalau tersadung, terkena kaki dia, jatuh kita. Kita tak nampak benda dia. Agaknya dia nampak kita tu dia mesti dia gelak. Malam tu. Dia memang, dia duduk je kita, jatuh. Tak mulalai saat ni tu. Sebab kita lalai kan. Tak beringat jalan tu kan, terkena cuping tika je, jatuh tak dan dah. Kalau kita orang dah di warga emas ni, kena je serah diri je. Sebab tak dan dah nak pegang ke nak apa tak dan. Kena jatuh-jatuh ke dah. Kalau kita dulu muda-muda, dan lah berpegang-pegang kan. Itulah nak cakap lalai. Okey, habis hadis ni Kita dapat ayat tu ada 2 ayat lah. Ayat yang mengatakan malaikat tu anak perempuan Allah. Satu. Lepas tu nak ceritakan tentang kedudukan manusia. Lebih rendah daripada lebih tinggi daripada malaikat, lebih rendah daripada binatang. Artinya ada dah. Disebut dah. Okey, kita baca doa ni sikit lah. Okey, kita habiskan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur as-sakir wal muwahhidin. Allahumma ila'i kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslikil kafarata wal musyrikin alladzina yukadzibuna rasulaka wa yuqatiluna awliya'a ويصدون الناس عن سبيلك. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل النفاق والمنافقين. اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن نصرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقتل منهم أحدا. اللهم إنا نجعل Putus. Dah terkeluar. Bateri habis ke? Oh, Oh, ni masuk balik. boleh. Tertekan kot. Bateri habis kot tu. Hai, allergic dia makin teruk. Makan marin Ya, udang. Karimah balik semalam apa pening? Oh, dia tak pening pula. Dia sesama makin teruk. Tadi kan Ustazah duk cakap tu muka surat 176 tu ayat 179 tu. Tapi bukan 174 ke di muka surat? Ayat 179 tu. Surah apa tadi Az-Zukhruf 174 tak muka surat?
Ayat 179 kalau ataupun Kak Ustaz salah tulis ayat. Sekejap. Jadi dia suruh baca pasal apa? Ha? Suruh baca pasal apa? Ustazah salah baca ni untuk apa? Uh, Yang Untuk Ramadan tu ke? bukan Sat 174. Tak, kalau tadi Ustazah bagi 176 tu Kak Ustazah tengok. Tapi kalau ayat 179, muka dia 174. Tadi ayat 150. Ha? 150. Tak, yang ayat Oh, yang mana? As-Saffat. Oh ni Yang ayat Ayat Al-A'raf tu. 174. Ustazah kata 176 tadi. Tak, 174. 174. Ayat 179. Ini untuk apa tadi? Untuk ni kot tetapkan hati kita. Ya, takkan iman lah. Okey. ayat Zah. Ya, Ayat surah apa? Yang Al-A'raf. Zah kata. Ha? Al-A'raf. Araf. Ah. Okey. Al-Araf. Muka soal 174. Takut salah tulis dia tadi. Sudah. Tengok bateri kot ni. Duk nak habis tu je. Tak apalah, maknanya tetapkan iman ya. Yang tadi At-Taghabun tu kena baca ada satu line tu. Satu surah tu lah. Satu surah kena baca. Ha. Saya pula tak tulis pun fadilat dia tadi ni tak catat. Tak apa, boleh buka kat Google. Kat Google tadi kalau kita buka cari apa dia ada juga sikit. Kat Google. Okey. Habis ya, nak? Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Dengar tak tahu. Tapi masuk balik tu nampak tu. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ila liqa. Assalamualaikum.